Rahim Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita membuka majlis ilmu kita pada malam ni dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang kepada kita pada malam ini untuk bersama-sama berada dalam majlis ilmu yang insya-Allah kita harapkan akan menjadi sedikit sebanyak sebagai penambah kepada hasanat kita di hari kiamat nanti insya-Allah. Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi perbincangan, penceritaan ataupun pembacaan yang berkaitan dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran insya-Allah. Kisah-kisah yang berada dalam Al-Quran yang kita akan insya-Allah akan fokuskan kepada kisah-kisah Nabi yang ada dalam Al-Quran insya-Allah. Ini adalah kali kedua insya-Allah sesi kita pada malam ni, dan sebenarnya ada banyak buku yang berkaitan dengan ni yang telah dibuat oleh para ulama Islam telah mengumpulkan banyak daripada cerita-cerita yang ada dalam Quran ni. Ada cerita-cerita yang tidak ada dalam Quran ditambah-tambah kadang-kadang tu. Ada cerita-cerita yang ada dalam hadis. Ada cerita-cerita daripada Israiliyat dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan ceritalah selepas daripada ni apakah yang dimaksudkan daripada semua-semua tu. Saya nak refresh baliklah apa yang telah kita sebutkan pada minggu lepas. Yang pertama sekali, apa makna al-qissah, kisah dalam Quran, ataupun kadang-kadang disebut al-qisas, kadang-kadang disebut al-qasas. Jadi ada kisah, ada qasas, ada qisas. Jadi kita sebutkan hari itu bahawa dalam Quran ada lebih kurang 30 kali yang menceritakan, menyebutkan perkataan ni. Kemudian yang keduanya, kita sebutkan juga itu ada pelbagai jenis kisah dalam Al-Quran ni. Ada kisah Nabi-Nabi dan juga ada kisah bukan Nabi-Nabi. Bukan berkaitan dengan Nabi. Yang ketiganya ialah sifat-sifat kisah dalam Al-Quran ni. Iaitu kita sebutkan bahawa Allah Ta'ala sebutkan kisah dalam Quran ni adalah yang pertama dia ahsan. Ahsan maknanya yang terbaik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah muatkan, ceritakan kepada kita semua kisah yang terbaik. Yang keduanya qisasul haq, dia kata. Dalam Quran disebut kisah dalam Quran ni adalah qisasul haq. Qisasul haq ni maksudnya ialah kisah yang betul. Bukan kisah bohong, bukan kisah agak-agak, bukan kisah yang daripada sejarawan, ekologi ni gali sana tebuk sini akhirnya membuat satu kisah. Jadi kisah yang ada dalam Quran ni adalah qisasul haq. Yang ketiga. Kemudian yang kedua, yang ketiganya, Allah Subhanahu Wa Taala minta daripada kita supaya kita ni menceritakan kisah yang ada dalam Quran ni kepada orang lain, kepada manusia, terutama kepada orang Islam. Jadi orang Islam sepatutnya tahu apa yang ada dalam Al-Quran tentang kisah-kisah ni. Kisah berlainan daripada banyak sebenarnya. Kalau kita tengok dalam benda lain, ada hukum-hukum dalam Quran. Ada hukum fiqh, ada hukum akidah, ada hukum jinayat, ada hukum muamalat dan sebagainya. Jadi semua itu adalah hukum-hukum. Tapi dalam Quran juga kita sebutkan ada kisah. Kalau nak bandingkan di antara kisah dengan hukum, kisah lebih banyak daripada hukum. Kisah hukum dalam Quran semua sekali ulama kumpul-kumpul ada lebih kurang 500 je. 500 saja ayat yang menceritakan tentang kisah, tentang hukum. Tapi kisah dalam Quran ada lebih kurang 1/3 daripada Quran. 1/3 daripada Quran. Jadi maknanya kisah tu lebih banyak daripada hukum. Yang lain tu apa? Yang lain tu macam-macam lagi. Ada irsyadat, ada kisah dalam syurga, kisah dalam neraka dan sebagainya. Jadi nak sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan banyak benda kepada kita. Jadi bila Allah Ta'ala ceritakan banyak benda kepada kita, bukan hanya dia tu cerita yang baik, terbaik, bukan hanya cerita tu ada cerita qisasul haq, tapi juga kita sebut yang terakhir pada minggu lepas, iaitu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, watlu alaihim naba'allazi atainahu ayatina. Wahai manusia semua, wahai orang beriman, ceritalah kepada orang lain tentang kisah-kisah ini. Sebab apa? Kisah ini mempunyai pengajaran-pengajarannya. Jadi insya-Allah kita berhenti kat situ.
Dan satu perkara lagi kita sebut hari itu ialah berulang kisah ni. Dalam Quran ni kita kisah ni berulang. Jadi kita sebutkan ada sebab-sebab dia berulang. Kerana apa? Kadang-kadang kisah Nabi Musa ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada surah ni, surah ni, surah ni. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam banyak berulang. Ada kisah yang kurang berulang, ada kisah yang jarang-jarang, tapi kisah-kisah yang besar-besar ni banyak berulang. Kenapa berulang? Jadi kita dah sebut hari itu. Yang terakhir insya-Allah malam ni, yang terakhir bukan terakhir daripada slide saya daripada kertas saya ni. Saya dah banyak, ada 4 sebenarnya. Ni baru yang pertama iaitu ulama-ulama menyebutkan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut kisah dalam Quran. Itu kenapa kita ada sebut minggu lepas sedikit kenapa. Jadi ulama-ulama sebut yang pertama sekali ialah semua cerita-cerita yang ada dalam Quran adalah nak menceritakan tentang pertembungan. Pertembungan ni maknanya ialah perlawanan. Maksudnya ialah ada baik dan juga ada buruk. Jadi kalau baik semua, tak ada orang buruk, jadi tak ada perlawanan. Jadi dalam Quran semua dia akan cerita ada perlawanan, iaitu apa? Sebelah sini, sebelah satu pihak ni yang benar adalah nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian yang sebelah lagi ni adalah orang-orang yang tak setuju pada nabi, tak setuju pada rasul, ataupun orang kafir kita panggil dia, ataupun orang musyrik, ataupun orang menentang rasul-rasul ni. Jadi kedua-dua tu biasanya sejak daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sentiasa berlawan. Bukan sejak Nabi Adam, maknanya Nabi Adam di atas dunia, dalam syurga lagi. Dalam syurga dah bertembung dah. Iaitu di antara Nabi Adam dan juga Iblis. InsyaAllah dengan detail nanti kita akan cerita bagaimana pertembungan pertembungan perlawanan ni di antara Nabi Adam dan juga Iblis ni. Diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak kali dalam Quran. Jadi kalau kita tak baca ayat-ayatnya, kita tak tengok cerita dia betul-betul, takut nanti kita tahu sahaja, tahu sepintas lalu. Kita tak nak tahu sepintas lalu, tapi kita nak tahu semua yang Allah Taala cerita dalam Quran, kita nak tahu. Kenapa Allah Taala guna perkataan ni? Kenapa guna perkataan ni? Jadi semua tu ada sebab dia insya-Allah. Tu yang pertamalah. Yang kedua, ulama kata, kenapa Allah Taala ceritakan semua perkara ni? Ini kenapa Tadi yang pertama tu nak tunjukkan bahawa ada benda betul tak betul, akan berlawan. Yang keduanya ialah bila berlawan di antara dua ni, apa yang dibuat oleh nabi-nabi ni. Jadi Allah Taala telah cerita kepada Nabi Muhammad nabi-nabi ni biasanya dia akan buat macam ni bila berdepan dengan orang-orang yang tak suka pada dia, orang yang mendustai, dia panggil al-mukazzibun, ad-dallun. Mukazzibun, dallun ni istilah yang Allah Taala selalu guna dalam Quran. Allah Taala sebut dia mukazzib, orang menentang rasul ni mukazzib ni maknanya orang yang mendustai. Yang keduanya dal tu yang kita baca dalam Quran, dalam Al-Fatihah tu kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dal itu maknanya sesat. Sesat ni dua nama ni Allah Taala labelkan, Allah Taala berikan kepada orang-orang yang menentang rasul-rasul ni. Jadi apabila ada orang menentang nabi-nabi dan juga rasul-rasul ni, dia bawa Islam. Bila dia dapat wahyu, dia bawa Islam. Bila dia bawa Islam, orang tak suka pada dia, orang menentang dia. Macam mana cara dia nak menghadapi ni? Macam mana? Jadi cara-cara ni semua Allah SWT sebut dalam Quran ni. Boleh ke kita marah, boleh ke kita sabar, boleh kita tak sabar, boleh tak boleh? Ada benda-benda sabar, ada benda-benda boleh sabar, ada benda tak boleh sabar. Semua tu ada cerita dalam Quran ni. Contoh kita katakan. Tengok macam mana Nabi Yunus alaihissalam Nabi Yunus Ni lambat lagi kita nak baca Nabi Yunus lambat lagi, jadi kita cerita sikit dulu kan. Ni trailer dulu Nabi Yunus alaihissalam bila dia berdakwah kepada kaum dia, kaum dia tak terima. Nabi Yunus ni dikatakan berada di kawasan utara negeri Iraq. Utara negeri Iraq. Kawasan tu nama dia ialah Ninawih, nama dia. Ninawih ni ada sekarang ni. Orang sekarang boleh tengok Google ni. Ninawih gitu Ninawih. Dia eja dalam bahasa Inggeris Niweweh gitu. Niweweh. Tapi dalam bahasa Arabnya Ninawi gitu. Ninawi ni utara di antara negeri Iraq dengan negeri Turki. Kawasan tu kawasan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ni dia berdakwah kepada kaum dia, tiba-tiba kaum dia tak terima. Bila tak terima, apa dia buat? Dia nak lari kan. Dia macam kecewa lah kita kata kan. Bila dia kecewa, dia lari tu dia naik perahu, dia nak naik kapal tu kan. Dia naik kapal ke perahu ke, kita nak kata besar mana tak tahulah. Dan dikatakan laut di situ bukan laut sangatlah, tapi ada tasik situ untuk menyeberangi tasik tu. Jadi dia lari kenapa? Lari dalam keadaan hati dia tu makzum, dia kata. Dalam Quran sebut tu makzum. Makzum ni maknanya marah kepada kaum dia. Nak marah macam mana kan? Celaka.
Aku dah dakwah penat-penat tak nak terima. Dia macam tu lah, dia marah. Jadi dia marah, dia lari naik perahu, tengok-tengok kan kapal tu, tiba-tiba masuk je dalam tu, jalan je ribut kata ataupun ombak besar, kapal tu nak tenggelam. Tuan kapal tu pelik kan, pelik, kenapa ni tiba-tiba pula ni, tak pernah lagi macam ni. Jadi dia kata macam tu, tiba-tiba dia kata mesti ada something wrong, dia kata ni. Dia pun buat cabut undi kan, cabut undi, lepas tu naik-naik Nabi Yunus. Orang semua kenal Nabi Yunus ni, Nabi Yunus ni orang baik. Tuan perahu tu kata, tuan kapal tu kata tak logik ni, tuan ferry lah, kalau kita kata kita nak pergi ke apa, nak pergi ke sekarang tak boleh pergi lah, nak pergi ke apa, ni daripada Muara nak pergi ke Pulau Labuan kata, lebih kurang macam tu. Jadi dia akan cabut-cabut 3 kali kan, lepas tu dah dia pun kena campurlah dalam laut tu, bila campur dalam laut tu dimakan oleh ikan al-hud. Jadi apabila makan ikan dalam tu, barulah dia sedarkan ini adalah balasan Allah Ta'ala pada dia. Jadi tu nama dia. Cerita tu panjang lagi lah kan. Cerita tu lepas tu dia pun duduk dalam perut ikan lama tu, lepas tu dicampurkan ke tepi. Campurkan ke tepi tu, tepi mana? Tepi sebelah kampung dia balik tu semula ni. Lah naik ke sini balik, naik ke Muara balik lah kalau kita katakan. Tak sampai ke Labuan, nak pergi lari ke Labuan. Sampai ke Muara balik, duduk di situ. Penat-penat lagi, akhirnya cerita dia ialah dia pergi berdakwah balik semula kaum tu. Sebab apa? Dia rasa tak patut dia kan. Jadi seolah-olahnya Allah Ta'ala nak hukum dia. Kenapa awak lari? Gitulah kan. Awak ni tak patut lari lagi. Kena bersabar dulu. Dakwah balik kepada kaum kau. Jadi dia balik berdakwah kepada dia. Lalu dalam Quran sebut, telah berimanlah, dia kata 100,000 atau lebih daripada kaum dia tu kepada Nabi Yunus AS. Maknanya sinilah satu benda lah kan. Kalau orang sejarawan, orang sejarah-sejarah ni, kalau dia dengar, ada ke orang sampai 100,000 manusia di satu negeri tu? Ada ke? Zaman dulu ni, zaman Nabi Yunus ni. Jadi kalau orang kata tak ada. Macam mana boleh tak ada? Dalam Quran kata telah beriman kepada Nabi Yunus lebih daripada 100,000. Bermakna orang negeri saja lebih daripada 100,000. Tu maknanya satu benda yang kita boleh belajar daripada sejarah. Jadi kita tak naklah ambil nombor tu saja kan. Kita 100,000, lepas tu kita nak tahu macam mana seorang nabi ni, kita tak boleh kecewa dalam dakwah ni. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Yunus ni, menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar duduk di Mekah tu, tak lari-lari. Sampailah sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan dia berhijrah, barulah dia berhijrah. Kalau ikutnya lari lama dah, geram lama. Orang Mekah ni tak nak beriman ni, bukan tak nak beriman, dia boikot aku lagi. 3 tahun boikot kan. 7, 8, 9 kan. 8, 9, 10. Tahun yang ke-10 barulah henti boikot tu. Itu pun nasib baik ada anak-anak makan apa? Makan tu yang di Kaabah tu. Jadi tu tunjukkan nama dia apa? Manhaj seorang nabi, cara seorang nabi. Jadi Allah Taala cerita perkara ni, cara-cara nabi ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak ajar bagaimana sepatutnya manusia ni, kita ni orang mukmin, orang yang beriman, dalam dakwah ni, dalam nak usaha nak bawa manusia ni kepada Islam, kena sabar. Jangan tak sabar ya. Jadi kita belajar jugalah hari ni, sebab benda ni ada dalam Quran ya. Benda ni ada dalam Quran. Jadi artinya kita pun kena bersabar dalam mengajak orang kepada kebaikan. Jangan tak ajak. Kalau tak ajak kebaikan tu lagi teruk tu. Tu masalah lagi tu. Ni kalau mengajak orang pun kena bersabar juga. Orang tak nak datang, contohlah kata orang tak nak datang semayang, kata tak. Orang tak nak semayang, kata orang tak nak semayang. Kita ajak dia. Berapa tahun diceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk, dicerita ni cerita dalam sirah kata mengetuk pintu rumah Abu Jahal lebih daripada 100 kali. 100 kali tuan-tuan 100 kali. Abu Jahal tahu kepala dia tu samsing, menentang, tak suka, kata Muhammad ni penipu dan sebagainya. Tapi Nabi pergi ketuk kat rumah dia, dakwah dia kan. Sebab apa? Sebab kita boleh bayangkanlah, Mekah ni kecil je kan. Kecil, penduduk dia 10,000. Semua orang kenal Nabi. Nabi pun kenal semua orang. Bukan besar mana pun, bukanlah kalau kita kata Sengkurung ni berapa ribu. Sengkurung ni saya rasa lebih dah 10,000 dah. Lebih gitu kan. Jadi kalau Sengkurung lebih, makna sampai situ je, tak sampai Bunuk lagi tu dah sampai dah. Cukuplah sini. Inilah satu negara dia. Negara ni nama dia apa? Mekah. Jadi semua ni daripada kecil Nabi tu tahu kan. Datuk dia nama apa? Abdul Muttalib. Kan? Ayah dia nama apa? Abdullah. Mak dia nama siapa? Aminah. Semua orang tahu. Semua ni. Jadi dia duduk situ 13 tahun. Dia berdakwah. Tapi sabar dia tak lari.
Okey, jadi tu maknanya apa dia? Manhaj Nabi Jadi Allah Taala ceritakan dalam Quran ni, tu baru Nabi Yunus orang kita sebut Nabi Isa alaihissalam tak cerita lagi Nabi Ibrahim alaihissalam berapa kali lari kan? Berapa kali lari Nabi Ibrahim ni? Lari itu bukan maknanya lari, berhijrah, maknanya berhijrah. Daripada kampung dia nak kena bakar, lari pula ke negeri Mesir, daripada negeri Mesir lari ke Palestin, daripada Palestin pula lari pula ke Mekah lah, mendirikan Mekah tu, hantar anak dia Ismail tu dengan isteri dia Sarah, itu Hajar kan. Jadi macam itulah, itu nama dia cara teknik pengajaran yang sepatutnya kita ambil daripada Rasul-Rasul. Tu yang kedua Yang ketiganya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, kenapa dia ceritakan semua ni? Kenapa dia cerita ni? Banyak-banyak sangat cerita kepada Nabi Muhammad, sampai 1/3 daripada Quran ni. Maknanya 10 juzuk. 10 juzuk lah kita kata kan, 1/3. Kenapa Allah Taala banyak dengan cerita? Dalam Quran sebut linusabbita bihi fuadak, dia kata. Allah Taala kata apa dia? Untuk linusabbita, untuk kami meneguhkan fuadak, hati kamu. Jadi maknanya nak cerita meneguhkan hati tu, maknanya bila cerita-cerita ni, tengok orang dulu pun dahsyat lagi. Orang yang macam awak, wahai Muhammad, Allah Ta'ala seolah macam berkata macam itulah kepada Nabi kita dengan cerita ni. Nabi Adam macam ni, Nabi Hud macam ni, Nabi Nuh macam ni, 950 tahun, Nabi ni, semua sekali tu, semua tu susah-susah. Kamu relax je kan. Orang tak nak bunuh kamu pun lagi kan, baru nak try bunuh last sekali. Bila nak try bunuh je, terus Nabi SAW pun suruh hijrah kan. Jadi maknanya simple itu. Orang lain lagi teruk kan. Jadi makna di sini itu nama dia linusabbita bihi fuada, untuk mengukuhkan hati. Kemudian lagi yang terakhirnya ialah Allah SWT cerita dalam Quran secara umumnya ialah tentang sifat-sifat manusia ni. Sifat-sifat manusia. Biasanya sifat-sifat manusia dalam Quran ni orang yang menentang Islam ni, tak suka pada Islam, menentang yang kebaikan ni, ialah biasanya ialah orang-orang yang dipanggil mutrifun. Mutrifun ni ialah orang yang bersenang lenang, mutanaimun fid dunya, maknanya orang yang bersenang lenang di dunia. Orang tu dia suka sangat dunia ni, dia tak nak berpisah dengan dunia. Bila dia rasa bila dia ni ikut Muhammad, kalau dia ikut Muhammad, banyak benda dia tak boleh nak buat. Contoh kata kan, kalau dulu dia boleh minum, sekarang boleh ikut Muhammad tak boleh minum dah. Dulu dia boleh main dengan perempuan lah, apa benda kan, nak berzina, nak ikut pandai dia lah kan, macam-macam benda dia boleh buat. Dia kata bila dengan Muhammad tak boleh dah. Saya teringat cerita masa saya pernah jumpa dulu orang ni, cerita Chinese di Malaysia. Dia cerita dia dah Islam dah. Dia seorang pendakwah, yang saya jumpa tu seorang pendakwah Islam yang baik di Kuantan, Pahang. Sekarang ni Abid Liu tu Islam tu juga, kuat berdakwah juga, Cina juga dia tu kan. Jadi ni cerita, nama dia tak boleh cerita lah tapi masa saya tinggal di Kuantan dulu, dia ni kuat bekerja. Jadi dia ceritalah kisah dia masa satu kita orang buat majlis panggil semua kan, dengar kisah-kisah pengalaman dia. Dia cerita dulu sebelum masa dia nak masuk Islam, esok nak pergi daftar di pusat dakwah lah. Contoh macam tu lah di sana. Dia kata malam tu dia buat apa dulu? Makan babi dulu banyak-banyak, dia kata. Sebab apa tu? Esok tak boleh dah, kata. Lucu juga kena dengar cerita dah. Dia tak faham kan. Jadi dia makan lupa puas malam tu kan. Jadi dia kata sedap benda berdosa kan tak. Jadi maknanya nak cerita sini kan, maknanya ramai orang tak suka sebab apa? Masuk Islam payah. Masuk Islam susah, nanti kena kerat lah, macam-macam tak. Dia takut juga benda-benda tu. Jadi semua tu menyebabkan dia rasa tak bebas. Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran ni sifat-sifat orang macam ni. Contohnya Allah Taala sebut dalam kisah Nabi Musa ada 3 bapak lah kita tengok, bapak kepala penjahat. Nombor 1 Firaun, yang kedua Haman, yang ketiga Korun. 3 lengkap lah. Maknanya kalau kita tengoklah kan, makna manusia ni yang menjadi jahat, menjadi tak suka pada Nabi, tak suka, ialah nombor 1 ialah jenis-jenis macam Firaun ni. Yang keduanya ialah Haman tu ialah pembesar kan, dia makna golongan pembesar, orang-orang yang besar, orang yang duduk, kita panggil tak tahulah istilah saya, bodek ni, duduk tu lah. Yang ketiganya ialah Korun ni banyak harta. Masya Allah kan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala katakan
Kunci dia saja, kunci harta dia saja. Tidak boleh kata, tak mampu dipikul oleh sekumpulan manusia. Orang yang kuat-kuat ni. Makna panggil orang sado-sado semua daripada gym tu kan, angkat kunci dia saja, tak, bukan angkat harta dia. Banyak harta mana. Sampai kalau negeri Mesir sekarang ni ada satu tasik negeri Mesir tu. Tasik tu lebih kurang 150 km daripada Kairo. Tasik tu nama dia Tasik Korun nama dia. Nama dia Tasik Korun. Tasik tu ajaib tuan-tuan. Ajaib tu macam mana? Pada tengah-tengah padang pasir ni betul-betul padang pasir, tiba-tiba ada tasik. Tasik tu besar 150 km pula. Besar dia tu kan, jauh tu. Maknanya dalam tu ada ikan macam laut, sebiji macam laut. Kalau kita pergi situ kan, dengan ada ikannya, dengan ada ombaknya, orang nak masuk itu, air dia pula masin pula tu. Nama dia Tasik Korun boleh cek dalam internet, boleh cek dalam apa ni, dalam Google. Orang ada Google lah kan, cek lah kan. Nama dia Tasik Korun, nama dia Buhairah Korun dalam bahasa Arab dia. Dalam tu orang Arab lah kata, orang Mesir kata kan, tasik tu sebenarnya adalah, dia kata, tempat di mana korun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua orang Arab kata, ni orang Arab kata bukan betul bukan qasasul haq ni, bukan cerita Quran ni. Orang Arab kata ikan-ikan yang dalam tu ialah merupakan, dia kata, harta-harta Firaun dulu. Yang betul kau menjadi ikan. Yang beranak pinak. Wallahu alam saya tak percaya sangat tapi dengar cerita. Ada ke? Buhairah Korun tu duduk cari-cari tu. Tasik Korun nama dia. Saya pernah pergilah tengok itu. Ajaib sikit Okey jadi itulah maknanya kita daripada kisah-kisah dalam Quran ni kita akan jumpa yang terakhir ni kan, iaitu apa? Sifat-sifat manusia. Perangai-perangai manusia yang menentang nabi-nabi ni, yang menentang rasul-rasul ni. Kalau dalam Quran kita akan jumpa dua lah, iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Yang pertama maghdub dalam Al-Fatihah. Yang pertama adalah maghdubi alaihim. Yang kedua ialah waladdallin. Jadi dallin tu ialah Kristian, ghairil maghdub bi alaihim tu ialah yang dimurkai, iaitu orang-orang Yahudi. Okey, jadi orang Yahudi ni memang terkenal lah dalam sejarah ni. Kalau kita baca Quran je, insya-Allah kita akan jumpa orang Yahudi ni. Start daripada mana? Dia adalah keturunan daripada Nabi Yaqub alaihissalam, Yahudi. Bani Israel nama dia. Bani Israel keturunan daripada Bani Yaqub. Anak Nabi Yaqub Nabi Yaqub ni anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ni anak kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dapat anak nama Ishaq dan juga Nabi Ismail. Ishaq ni Nabi Ishaq dapat anak nama dia Yaqub. Nabi Yaqub ni lah daripada keturunan dia tu ada 12 orang. Jadi itulah dia dipanggil sebagai Bani Israel, anak-anak daripada Israel. Israel tu menurut satu pendapat terjemahan makna dia lah, Isra tu makna hamba, A tu makna Allah makna dia. Jadi Israel makna hamba Allah. Gitu Jadi siapa nak hamba Allah tu? Nabi Yaqub lah alaihissalam. Jadi anak-anak dia tu 12 orang, lahirlah kemudian tu Nabi Yusuf lah. Kemudian tu Nabi Yusuf tu anak Nabi Yaqub tak? Betul Nabi Yusuf anak Nabi Yaqub. Nabi Yusuf itulah yang pergi ke Mesir, lalu semua kampung di Mesir jadi orang Mesir. Kemudian daripada situlah lahir pula Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun. Jadi semua tu Bani Israel. Start daripada tu Bani Israel. Dan Nabi-Nabi ni beratus-ratus orang Allah Ta'ala utuskan kepada Bani Israel. Semua mereka tak percaya. Orang Yahudi ni memang tak percaya kepada Nabi-Nabi. Bukan tak percaya saja, dia bunuh Nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua tu dia nak kena bunuh oleh oleh Bani Israel. Sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi tu lebih kurang insya-Allah habis cerita tentang apa ni. Kita masuk kepada tajuk seterusnya, iaitu tajuk tentang sumber. Tak masuk lagi kisah, minta maaf tak masuk lagi kisah Nabi Adam ni. Sebab kalau dah masuk kisah Nabi Adam tak boleh masuk dah cerita-cerita ni kan. Ni memang bukan saya itulah ni, saya pun membaca daripada beberapa buku ni dan dia semua disebut benda ni. Disebut ni dipanggil mukaddimah ni kan. Okey, seterusnya ialah kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kisah nabi-nabi ni, semua nabi-nabi 25 orang Allah Taala ceritakan semua rasul-rasul, minta maaf rasul-rasul. Kita ada rasul, kita ada nabi. Hari tu kita ada apa ni? Haji datang tanya saya gitu lepas daripada sembahyang Isyak gitu lepas sembahyang kelas kita hari tu, ada haji tu tanya saya, beza nabi dengan rasul. Betul ada beza. Nabi dengan rasul. Setengah pendapat ulama kata nabi dengan rasul ni makna dia ialah semua rasul adalah nabi, tak semua nabi adalah rasul. Gitu. Iaitu macam mana? Dia kata nabi ni ialah orang yang dapat wahyu. Dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tetapi tidak disuruh untuk menyampaikan kepada orang lain.
itu nama dia Nabi. Jadi kita ada lebih kurang 240,000 orang Nabi-Nabi. Mungkin dia duduk seorang-seorang dalam mana kan, dalam bukit mana, dalam hutan mana, tapi dia tu Allah Ta'ala turunkan wahyu pada dia dan dia beriman dan dia jadi Nabi. Allah Ta'ala tak suruh dia, tak perintahkan kepada dia supaya dia ni menyampaikan kepada orang lain. Tu satu pendapat ulama. Yang Rasul ni pula ni, Rasul ialah orang-orang yang dapat wahyu dan disuruh untuk sampaikan kepada orang lain. Diperintahkan seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, maka dia adalah seorang Rasul. Jadi Rasul ni ulama-ulama kata ada 313 orang. 313 orang Rasul, yang tak ada itu 240,000. Setengah pendapat. Itu pendapat ulama lah kan, pendapat ulama. Tak ada sebut dalam Quran, tak ada sebut dalam hadis lah. Kemudian seterusnya, itu satu pendapat ulama. Satu pendapat lagi kata, ni banyak pendapat ulama jadinya. Nak cerita beza ni sebab tak ada dalam Quran sebut apa beza dia ni. Jadi setengah pendapat ulama lain kata semua mereka ni adalah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira mereka ni nabi ke, mereka ni rasul ke, dan kemudian mereka ni semua tu disuruh untuk menyampaikan. Bukan tak disuruh menyampaikan. Cuma apa beza? Yang bezanya ialah dia kata rasul ni ada syariat dia sendiri. Yang nabi ni tak ada syariat. Nabi ni ikut mana-mana rasul. Tu adalah pendapat-pendapat ulama lah sebagaimana yang kita baca dalam Quran, ada seorang bernama Khidir. Nabi Khidir. Jadi Khidir ni tak sebut dalam Quran, tak sebut dia ni nabi ke tak nabi ke, tetapi dalam Quran hanya sebut apa? Abdun soleh, dia kata. Khidir ni abdun soleh. Nabi Musa pergi jumpa dia, Nabi Musa pergi belajar dengan dia, abdun soleh ni. Tapi dalam hadis dan ulama kata dia adalah seorang nabi. Jadi maknanya ada juga nabi yang bukan rasul. Begitu lah. Dan ada lagi orang-orang lain lagi. Apabila kita baca semua dalam Quran ini, semua nabi-nabi yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran ni, semua tu nabi-nabi adalah di tanah Arab. Tanah Arab. Di kawasan tanah Arab ataupun di tanah Arab ataupun di kawasan tanah Arab. Contohnya di Iraq contohnya. Macam Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ni dia dikatakan di negeri Iraq. Dia ada sungai situ, sungai besar situ. Lalu banjir situ. Kemudian kapal ni mendarat. Mendaratlah kan. Bila banjir dah surut dah, kemudian kapal Nabi Nuh ni mendarat di satu bukit, nama dia Bukit Ararat. Dia kata Bukit Ararat. Bukit Ararat ni sekarang ni di Turki. Jadi orang Turki lah kata, ada gambar kapal tu. Tengok daripada satelit tu ada gambar macam kapal. Dia pergi tempat tu, dia jumpa atas bukit tu. Bukit Ararat ni tinggi. Kalau tengok dalam internet tu adalah Bukit Ararat tu. Tinggi bukit tu kan. Macam lebih tinggi daripada Kinabalu ke saya tak tahu dah kan. Tapi salji, tempat tu kan sejuk tempat tu. Jadi dikatakan kapal tu ada atas tu. Wallahu a'lam bissawab, adalah orang Jepun pergi korek, orang ni pergi korek yang dia kata jumpa kayu zaman lama, zaman purba 7,000 tahun dulu. Wallahu a'lam bissawab. Kita tak wajib percaya pun, tapi nak dengar boleh lah, nak baca boleh lah. Tengok dalam internet jumpalah benda-benda tu semua. Jadi kawasan tu ialah kawasan Iraq. Maknanya nabi lain mana? Nabi Ibrahim alaihissalam di mana? Di Iraq juga. Kemudian dia pergi di Haran ni ialah satu tempat dekat sempadan di antara Syria dengan Turki. Haran nama dia. Haran ini saya pernah pergi hari tu. Berapa tahun lah? 2 tahun lepas. Jadi saya ni masa tu saya ikut ni anak saudara saya ni dia jadi sukarelawan. Kerja dia kutip derma, pergi hantar bantuan kepada orang-orang pelarian Syria. Syria tu jadi perang, jadi ramai larilah mereka ke Turki. Jadi mereka ni tinggal di sempadan tu. Jadi kami pergilah masa tu. Saya pergilah tengok kan. Di samping saya bawa anak saya campur anak saya tu duduk situ sebulan, 2 bulan, kat 2 bulan. Biar dia duduk situ lepas exam supaya susah sikit. Tiba-tiba bila saya balik je perang. Kapal terbang pun serang tempat tu. Jadi bom lah, matilah dalam masjid tu macam-macam sekali. Dia rebuk ni masjid ni. Ditembus nak, dia jatuh ada gambar. Mati orang tengah sembahyang dia masa tu. Kena bom. Jadi saya pergi ke tempat tu, nama Haran tempat tu. Haran tak ada kubur Nabi Ibrahim situ. Dikatakan oleh orang situlah, wallahu alam kubur-kubur ni kita pun tak tahu juga ni. Ada orang kata sini, ada orang kata sini, ada orang kata sini kita. Tapi tempat itulah dia kata tempatnya berasal Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ni berpindah mana? Ke Palestin, saya sebut tadi, pergi ke Egypt, Kairo, lepas tu pergi ke Mekah. Jadi maknanya negeri Arab lagi. Jadi semua nabi-nabi ni, Nabi Yunus ke, Nabi Adam pun, Nabi Nuh ke, semua sampai kepada Nabi Muhammad SAW, semua duduk di negeri Arab. Ada orang tanya, tak ada ke nabi-nabi di tempat lain?
Bukan ke manusia ada tak Manusia ni dah lama tak Dah pergi sampai ke New Zealand tak, jadi orang Maori tak pergi ke Australia jadi aborigin dah. Pergi ke Polynesia, pergi ke Fiji, pergi ke macam-macam habis dalam laut-laut semua dah ada kan. Orang kata orang Melayu Polynesia lah, macam-macam orang kata kan Melayu. Lama dah duduk sininya. Tak ada nabi ke kita ni? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran secara umum memang ada nabi. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Sesungguhnya kami telah utuskan pada setiap bangsa tu ada nabi dia. Rasulah, ada rasul, minta maaf, ada rasul. Anak budullah wajitan ribut tagut tu ayat tu panjang lagi lah. Cuma saya sebut tu ialah apa? Memang ada nabi. Tapi siapa? Nabi-nabi yang diutuskan pada setiap kaum tu. Maknanya kalau kita kata ada tak untuk orang Maori sebelum Nabi Muhammad lah ni bukan selepas Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad ni, ada tak nabi untuk orang Maori? Maori tu kat New Zealand tu. Ada tak? Ikut ayat Quran ada. Tapi siapa? Kita tak boleh sebutkan siapa. Kita tak boleh kata siapa. Ada orang kata ada seorang nama dia Gautama Buddha kan. Dalam sejarah kan, Gautama Buddha, pengasas kepada ajaran Buddha lah. Agama Buddha ni kata ikut dia. Buddha ni seorang dulu anak raja, lepas tu lari, lepas tu kan, lepas tu duduk bawah betapa bawah pokok, lepas tu duduklah macam tu duduk. Berapa tahun lama-lama lepas tu dia pun jadi lepas ajaran dia. Jadi tu kata dia adalah, ada orang kata Buddha ni nabi juga. Dia kata rasul juga. Kita tak boleh ulama kata tak boleh kita katakan orang yang kita tak tahu sebagai seorang nabi. Walaupun secara umumnya kita wajib beriman bahawa semua umat ni ada rasul. Tapi siapa kita tak boleh. Di negeri China ada seorang tak, nama dia apa? Lau, kata ada lah nama Lau kan. Ada Tao, macam-macam tu di China tu. Agama orang China lah, agama China lama tu kan. Dia kata tu nabi juga. Tu nabi juga. Tak boleh. Kita tak boleh kata macam tu Kita tak boleh kata seorang yang tersebut dalam Quran tu sebagai nabi ataupun sebagai rasul Itu kesimpulan ulama lah, pendapat yang kuat kata wallahu a'lam bisawab. Jadi kita itu yang pertama lah Yang pertama saya yang kedua lah, yang saya nak sebut malam ni, iaitu apa? Dah masuk isyak dah kan. Ya. Macam mana kuat sikit lah tolong. Ni tolong ni orang muda ni Ya betul. Nabi Yusuf dan Zulaikha. Ya. Terima kasih Haji soalan tu. Soalan tu macam maknanya kena mesti maknanya bersama-sama lagi lah sampai ke akhir Nabi-Nabi ni. Cuma satu lagi saya nak tu yang soalan yang pertama tadi kan. Soalan pertama tu dia kata ialah orang Melayu ni adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim dia kata. Masa dulu bila Nabi Nuh ni mendarat anak dia ada 3 orang yang masih dalam kapal. Anak dia ramai tapi yang lemah tu, yang dah tinggal tu, lemak tu dia biarlah tu dah mati dah. Yang selepas daripada Nabi Nuh ada 3 orang. Ada Sam dan Ham. Lepas tu dia ada Allah apa nama satu lagi? Apa nama? Yafis. Yafis. Dia ada 3 orang. Dia katakan daripada 3 orang inilah keturunan manusia pada hari ini. Dan dia katakan keturunan ni orang Melayu daripada Ham ni. Dia mari mengalir, dia berjalan sini, dia turun ke India, dia turun ke Nunu, dia turun sampai ke sini. Jadi kita ni bukan Nabi Ibrahim lah kalau ikutnya, kod Nabi Nuh lagi. Hebat lagi, tinggi lagi. Maknanya itulah, tapi itu aja, itu semua tu adalah nak kata apa ni, sejarah lah
yang tidak ada orang putih sekarang ni adalah cocok sini tengok DNA ni dia kata gini, oh ni kata ni ada. Itu adalah pendapat-pendapat lah yang kita sebut tadi tu, masya-Allah kan. Dalam Quran kata qasasul haq. Quran tu adalah qasasul haq. Yang lain tu mungkin betul mungkin salah. Maknanya kalau percaya, kalau orang tak percaya pun tak merosakkan akidah lah, insya-Allah. Kemudian yang kedua tu kita sambung minggu depan kot aja dah, insya-Allah boleh. Yang pasal kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha, insya-Allah kan. Insya-Allah. Sebab dah nak azan dah tak. Tak. Betul bunyi-bunyi saya takut juga nanti. Nak takut mengambil masa. Insya-Allah ataupun lepas ni insya-Allah je. Okey. Oh, ada soalan lagi? Dia kata tu, itulah banyak pendapat sebenarnya. Banyak pendapat. Tu jadi orang kata gini, ada kata gini kan. Ada orang kata tu Sam tu duduk kat sana. Keturunan Mongolia, apa benda keturunan daripada Asia Tengah tu. Jadi kalau sana tu orang kata orang putih pula. Jadi orang ni kata macam ni, tapi siapa yang tahu? Nama tu sendiri pun dah tak berapa betul dah. Bukan tak berapa betul lah, maknanya anggaran saja orang kata saja. Sebab tak ada kitab, tak ada buku, tak sebut dalam Quran. Jadi gitulah. Jadi insya-Allah setakat tu dulu insya-Allah kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Makin semangatlah insya-Allah tu kita tangguh dengan tasbih kifarah dan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.